Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, so sekarang video ni akan terangkan tentang chapter 5 dalam engineering statistik. So tajuk untuk chapter 5 adalah sampling distribution. So kalau tengok catatan saya kat sini, saya tulis kita cover dalam masa 2 jam. Okey. So dalam chapter ini kita ada 3 subtopik. 5.0 basic concept, 5.1 sampling distribution for mean, 5.2 sampling distribution for difference of two means. Okey, jadi sikit je lah dalamnya. Okey, so first kita nak tengok dulu dia punya basic concept, apa yang konsep asal yang ada di dalam sampling distribution. Okey. So kita lihat di sini, in this chapter we focus on sampling distribution from population. We begin by reviewing the terms population and sample. Okay, jadi ni sekarang kita punya fokus dalam sampling ni, kita akan buat sampling. Sampling ni maknanya kita nak ambil sampel lah. Ambil sampel, buat sampel daripada data yang telah kita dapat daripada data populasi. Okay, maknanya sekarang populasi punya data dah ada. So daripada populasi punya data tu nak sampelkan sikit di dalam itu, nak dikeluarkan sikit untuk buat kiraan yang lain lah. Okay. Okay, dekat sini kita ada 2 bullet. Bullet yang pertama, a population mu consists of the total observation which we are concerned. Okay, kalau mu ada total observation. Okay, a sample x bar is a subset of the population. Okay, kalau mu adalah untuk total observation untuk populasi, x bar adalah untuk subset, maksudnya untuk sampel. Alright, so kita ada contoh dekat sini. For example, the number of students in UTSM is population, whereas the number of students in Center for Diploma Studies is sample. Betul lah. Kalau tengok gambar ni, yang bawah ni populasi kita, yang belah sini ni sebagai populasinya adalah student UTSM. Semua student UTSM adalah populasi. Kalau kita ambil sikit pelajar diploma itu dikatakan sebagai sampel. Okey, ditarik keluarlah daripada data populasi. Okey, so untuk populasi kita punya simbol N besar ni adalah apa? Jumlah populasi. Jumlah populasi. Kalau student UTSM tu ada contohnya, student UTSM ada sama dengan 5,000. Okey, 5,000 tu adalah dia punya populasi. Kalau kita buat sampling dia sikit, katakanlah student diploma N kecil kita ada 2,300 contohnya. Okey, macam tu. So dalam populasi, kalau populasi macam biasalah kita ada mean, variance, standard deviation. Ini adalah simbol-simbolnya. Mean adalah mu, variance adalah sigma square, standard deviation adalah sigma. Macam yang saya inform sebelum ni, kalau populasi dia akan pakai Greek letter. Okay, so apabila daripada populasi kita buat proses sampling, okay, macam yang awak nampak dekat sini, daripada populasi kita buat sampling, dia punya mean, variance dan standard deviation masih ada juga. Cuma bila berlaku proses sampling, cara untuk menulis simbol mean, variance dan standard deviation tu berubah sikit. Apa yang ada dalam simbol ni adalah mean-nya, disebabkan mean yang kita ada dalam sampel ni adalah datang daripada populasi, dah melalui proses sampling, caranya akan ada mu yang dekat sini ni masih hidup lagi. Mu-nya masih ada. So tulisannya adalah mu x bar. Okey, mu x bar sama dengan apa? Okey. Untuk variance pula, kita masih gunakan lagi simbol sigma dekat sini, sigma. Tapi bila dah berlaku proses sampling, tulisannya adalah sigma x bar square. Okey.
dan standard deviation adalah sigma x bar. Bermakna sekarang bila berlaku proses sampling, dia punya simbol dekat sini ada campuran. Ada Greek letter, lepas tu ada subscript dekat bawah ni. Okey, mu x bar, sigma x bar, sigma x bar. Okey, ni adalah combination lah. Dia ada Roman, ada Greek. Okey, lepas tu dekat bawah ni kita ada formula from some proving by previous research the formulation for sampling distribution given by. Okey, untuk sampling ni dia ada formula dia, yang mana formulanya adalah mu x bar akan sama dengan mu x bar, nilai mu x bar yang dekat sini akan sama dengan nilai mu yang di sini. Okey, dia sama. Right? Dia ada proving lah, ada proving dia dapat sama. Okey. Okey, yang bawahnya pula adalah sigma x bar square, iaitu variance untuk sampling, untuk sampel. Okey, variance x bar square formulanya adalah variance dibahagikan dengan number of sample. Okey, variance dibahagikan dengan number of sample. Sigma square dibahagikan dengan n. Okey. Alright, kita nak buat satu contoh lah. Okey, contoh mudah supaya kita boleh nampak sikit dia punya hubung kait antara dua ni lah, macam mana nak ubah formulanya. Okey, katakanlah kita punya sampel ni tadi. Okey, sampling proses ni berlaku pasal kes apa contoh. Ada satu tim dalam UTHM yang dah kaji tentang CPA pelajar untuk keseluruhan kos. Semua pelajar dah kaji dia punya CPA. Okey, katalah dia punya dia nak test tentang CPA. Okey, CPA student. Okey, so bila dia nak kaji tentang CPA students kat sini, katakanlah dia dah dapat tim tu dah kira, dia dapat dia punya minnya adalah sama dengan CPA pelajar adalah sama dengan 3.16 contoh. Okey. Lepas tu variance variance-nya adalah 0.55. Okey, dan standard deviation-nya dapat 0.74. Okey, katalah kat sini dapat 0.74. Okey, ini adalah dia punya data yang tim ni tadi dah kira daripada data populasi. Okey, katakanlah tiba-tiba ada satu pihak ni dia nakkan data populasi, data CPA pelajar, tapi dia tak nak 5,000 tu. Dia nak contohnya dia nak student diploma sahaja punya CPA. Okey. So kita boleh katakan sampling ini berlaku adalah CPA student diploma only. Okey, student diploma sahaja. So daripada situ takkanlah tim tadi nak kena kira semula. Okey, yang mana diketahui student diploma ada 2,300, takkan dia nak collect balik data dan dia nak kira balik. Jadinya dia boleh gunakan prosedur sampling dekat sini. Apa yang akan dia buat adalah okey, dia boleh gunakan formula di bawah ini, iaitu min untuk CPA students diploma sahaja juga boleh tuliskan sebagai 3.16 juga. Okey, lepas tu variance. Okey, variance-nya ada beza sikit. Variance-nya yang baru ni kita kena tengok formula bawah ni, iaitu variance-nya kita kena ambil variance untuk populasi dibahagikan dengan jumlah sampel. Okey, maknanya dekat sini kita boleh buat dia sebagai
Okey, kita boleh tuliskan dia sebagai 0.55. 0.55 ni datang daripada sini, sigma square dibahagikan dengan 2300. Okey, jumlah sampel. So kita boleh katakan bahawa dia punya nilai variance-nya adalah, okey, kita katalah kalau kita dapat 0.0002. Okey, so dia punya standard deviation yang baru pun kita boleh kira juga, kita square rootkan dia saja, kita dapat 0.015. Okey, macam tu. So mean sama, okey, mean sampling sama dengan mean populasi. Variance tak sama, yang mana kita ambil je variance populasi, kita bahagikan dengan number of sample. Standard deviation macam biasa, kita kena square root kan variance. Okey. Okey, dekat bawah ni ada dia punya proving macam mana formula 2 ni kita boleh dapat. Tapi saya tak nak fokus dekat bahagian ini, sebab kita bukannya nak proving, kita just nak aplikasinya sahaja. Okey, so ni ada provingnya lah. Bila dah prove, kita akan dapat mu x bar sama dengan mu sigma x bar square akan sama dengan sigma square over n. Okey. Okey, example A. Okey, dalam example ni kita tengok sikit. The random variable x represent the number of cherries in a cherry cake has the following probability distribution. So ni adalah kes tentang berapa biji cherry yang ada dalam kek cherry. Okey, ada yang kat sini ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Yang atas ni biji cherry-nya ada berapa, bawah ni dia punya probability-nya. Okey, soalan A, find mean, mu and variance sigma square for x. Cari mean dan juga variance untuk x yang represent number of cherries tu tadilah. Okey. Okey, macam mana kita nak selesaikan soalan A ni? Sebenarnya dia ni ada relate dengan kita punya knowledge kita dalam chapter berapa? Chapter 3. Okey, so chapter 3 kita ada belajar tentang discrete random variable. Okey, ni dia discrete random variable. Boleh tengok nota awak muka surat 52, kita dah belajar dah. So untuk discrete random variable ni kita ada ajar macam mana nak cari mean dan juga standard deviation dan juga variance. Boleh tengok part C muka surat berapa? Okey, ni dia muka surat 58. Nak cari expected value. Expected value tu maksudnya adalah mean dan juga variance. Ni formulanya. Okey, cuma dia tulis kat sini EX, expected value. Formulanya adalah summation X didarabkan dengan probability. Okey, lepas tu kena summation kan. Lepas tu nak cari variance, ini formulanya EX square diminuskan dengan EX square. Okey, dan juga ada juga contohnya kat bawah ni. Nak cari expected value, X kena darab probability tambah yang seterusnya. Okey, nak cari variance, kena cari dia punya EX square. Nak cari EX square, yang X tu kena di square kan. Okey, boleh tengok page 59 kalau lupa macam mana nak cari mean dan juga variance. Okey. Okey, so sesiapa yang lupa tu boleh tengok page 59 lah. Okey, tengok page 59 untuk macam mana nak untuk recall balik awak punya idea macam mana nak selesaikan. Okey, untuk yang A saya nak tunjuk sekali ni macam mana nak jawab dia. So untuk cari mean, okey, mean adalah sama dengan
formulanya adalah summation X didarabkan dengan probability X. Okey, so kita ada dekat sini 4 darab 0.2, okey, ditambah dengan 5 darab 0.4 tambah, okey, didarab dan ditambahkan semua sekali, so kita dapat 5.3. okey, so ini adalah dia punya mean. Nak cari dia punya variance pula. Nak cari dia punya variance, kita kena cari dulu dia punya dia punya formula yang nak. Okey, formula variance apa? Okey, formula variance adalah sama dengan EX square diminuskan dengan EX square. Okey, jadinya EX ni sama dengan mu tadi. Kita dah ada dah. Okey, so kita nak cari EX square dekat sini. Okey, apa yang boleh kita buat adalah, okey, kita cari dulu EX square. EX square, kita cari dia dulu. So, macam mana nak cari EX square? Sama macam formula yang tadi, cuma X nya kena di square kan. Okey, 4 kuasa 2 darab 0.2 tambah, okey, 5 kuasa 2 darab 0.4 dan seterusnya. Okey, yang ini kita dapat 28.9. Okey, tapi ni belum lagi siap belum lagi siap. So, seterusnya baru cari EX square, kita nak cari variance. So, dia punya variance adalah, variance tadi simbolnya sigma square. Variance caranya adalah yang ni tadi, EX square ni tadi diminuskan dengan mu kuasa 2. So, kita ada 28.9 ditolakkan dengan 5.3 kuasa 2. So, jawapannya adalah 0.81. 0.81. Okey, so ni adalah dia punya variance, ini adalah dia punya mean. Okey, so untuk soalan seterusnya, soalan yang kedua, B, dia tanya, okey, cari mean mu x bar dan variance sigma x bar square of the sampling distribution x bar for the random sample of 36 cherry cakes. Okey, bila kita nampak soalannya macam gini, awak kena tengok soalannya ni. Soalannya dia ada kombinasi antara Roman letter dengan Greek letter. Okey, Greek letter atas ni, bawah ni Roman letter, ni pun sama. Lepas tu ada pula perkataan sampling. Okey, for random sample, bermakna sekarang dah berlaku proses sampling. Okey, so samplingnya dia nakkan apabila kek cherry nya punya sampel 36. So N sama dengan 36. Okey, so dua soalan yang ditanya adalah mu x bar. So kita ada kat sini, mu x bar adalah sama dengan mu. Okey, tadi dekat formulation kat atas dah bagi tahu. So dia adalah sama dengan berapa jawapannya? 5.3. Okey, dan satu lagi soalan dia tanya sigma x bar square. Okey, formulanya adalah sigma square dibahagikan dengan n. So sigma square kita dah dapat tadi 0.81. Okey, dibahagikan dengan 36. So jawapannya adalah 0.025. Okey, so
So ini adalah dia punya variance untuk sampling, ini adalah mean untuk sampling. Okey, jelas tak? Okey, kita akan try soalan B pula. Okey, untuk example B, kita ada dekat sini. Okey, ni lain sikit cara dia bagi soalan. Tak apa, kita baca. Okay, if the population mean for the waiting time to see a doctor is 7.3 minutes and standard deviation 3.1 minutes with approximately normal distribution. Okay, if normal, semula if the population mean for the waiting time. Okay, dia kata population mean untuk waiting time jumpa doktor 7.3. So 7.3 tu sebenarnya apa? Waiting time. So mu sama dengan 7.3. Lepas tu dia kata standard deviation 3.1. Okay, so standard deviation sigma sama dengan 3.1. Okay, soalan A. What is the sample mean and standard deviation if a random sample of 20 patient is selected at random? Okay, bila baca yang A ni, dia ada perkataan sample mean dengan sample standard deviation. Lepas tu ada random sample is selected. Okay, maknanya dia ada buat sampling dekat situ. So sekarang dia punya untuk yang A, N nya adalah 20. N sama dengan 20. Okey, bermakna dia punya sample mean tadi simbolnya adalah mu x bar adalah sama dengan mu adalah sama dengan 7.3. Okey, lepas tu dia punya apa dia tanya, sample mean standard deviation. Okey, ni kalau nak cari standard deviation kena tahu dulu dia punya variance dululah. So kena cari dia punya variance dulu. So formula variance tadi adalah sigma x bar kuasa 2 adalah sama dengan sigma square dibahagikan dengan n. Okey, so sigma kita ada ni adalah sigma sahaja, tak ada square, so kita kena taruh square. 3.1 kuasa 2 dibahagikan dengan n. N dah tahu dah, n 20. Okay, so variance nya kita dapat 0.4805. Okay, so daripada situ dia punya standard deviation adalah, okay, kita akan square root kan, kita dapat 0.693. Okay, so jawapannya dekat mana? Jawapannya kat sini dan juga sini. Okay. Okay, untuk soalan B, what is random sample and standard deviation if random sample of 60 patient is selected? Samalah macam soalan A, awak boleh cuba sendiri. Jalan kiranya juga sama. Okay, so ini adalah untuk dia punya basic, macam mana nak cari sampling tu, macam mana, apa formulanya. So dia punya point utamanya, formula ni kena ingat. Okay, ini formula utama dia lah. Okay, faham kan? Tolong fahamkan dan cuba jawab, penuhkan. Kita akan sambung dekat subtopik yang seterusnya kejap lagi. Alright, untuk subtopik 5.1, sampling distribution for mean x bar. So kita ada dekat sini, dekat sini case-nya adalah untuk mean ni, maknanya untuk single mean. Untuk case-nya ada satu mean saja. So sampling distribution of a statistic depends on the number of population, the size of the sample, and the method of choosing the sample. Okay, so this subtopic discuss the sampling distribution of the mean. Okay, so kita ada dekat sini ada central limit theorem, yang mana central limit theorem ni dia adalah penerangan tentang normal distribution. Okay,
So kita baca sikit. As the sample size n increase without limit, the shape of the distribution of the sample means taken from replacement from population with mu and standard deviation sigma will approach normal distribution as below. Okey, apa yang dia nak cakapkan dekat sini adalah bila kita ada populasi tadi, kita nak buat samplingnya tu kita tak kisah berapa-berapa kita nak. Maknanya sample n tu increase without limit lah, tak ada limit, kita boleh ambil beberapa saja. So bila kita buat macam gitu, shape untuk distribution tu dia akan approach normal distribution. Okay, so kita dah belajar sebelum ni normal distribution. Ini dia punya cara tulisan normal distribution. Okay, yang mana normal distribution ni dia punya keadaan dia X tu dia punya interest dia apalah. Okay, approach n ni merujuk kepada normal. Dalam normal ni dia ada macam bentuk koordinat. Yang depan adalah mu, yang belakangnya adalah sigma square. Ini adalah bentuk penulisan untuk normal. Okey, apabila berlakunya sampling, okey, dekat sini sampling berlaku, jadinya kita ada perubahan sikit lah macam mana kita nak tulis dia punya normal distribution. So ini dua formula pertama dan formula kedua yang dah diterangkan tadi. Okey, so dua formula ni akan dimasukkan ke dalam normal distribution ni. Okey, yang mana normal distribution yang dekat sebelah kiri ni, bila berlakunya sampling, dia akan diubah menjadi yang ini. Okey, kalau dah ada sampling, maknanya X tu akan jadi X bar. Okey, dia punya penandanya ada bar dekat situ, maknanya dah berlaku sampling. So X akan jadi X bar, approximate normal sama, approximate normal. Okey, mu akan jadi mu X bar. Okey, yang ada kombinasi antara Roman dan Greek letter kat sini, mu jadi mu X bar. Sigma square akan jadi sigma X bar square. Okey, dia sifatnya masih sama lagi. Yang depan ni masih lagi mean. Okey, yang ni masih lagi mean. Yang belakang tu masih lagi variance. Cuma dia ada X bar kecil dekat bawahnya tu, subscript dekat bawah ni. Okey. Okey, bila kita punya mean dengan variance tu dah kita ubah sesuai kepada bentuk yang ada sampling. Kalau nak lagi senang, kita ubah semula kepada formula 1 dan formula 2 kita. Okey, iaitu mu X bar adalah sama dengan mu. Okey, ni mu X bar adalah sama dengan mu. Dan apa saya buat ni? Okey, ni. Dan juga saya nak buat anak panah je sebenarnya. Okey, mu X bar diubah menjadi yang ini. Dan juga sigma X bar square follow formula nombor 2 akan jadi yang ni pula. Okey, so dia tak adalah ada banyak sangat subscript dekat bawah tu, dan dia punya cara dia punya nak tulis ni pun nombornya dah ada senang, dah ada dalam dia punya soalan. Okey, cuma yang dekat depan ni kena tambah ada bar. Alright, so cuba tengok. Okey, betulkan fahamkan. Okey, macam mana dia ubah cara tulisannya tu. Okey, so ada dekat sini bawah sekali ni. Summary-nya sama je macam yang dekat atas ni, cuma saya tuliskan lagi sekali. Untuk normal biasa, okey, ini adalah yang normal biasa. Ini normal biasa. Normal biasa n mu X bar. Kalau dia ada sampling, dia jadi yang ni. Okey, X ada bar, mu sama dengan mu, cuma variance ni kena dibahagikan dengan number of sample. Okey. Alright, kemudian bila kita dah ubah kepada bentuk macam gini, okey, kalau awak masih ingat, kalau normal distribution sebelum ni, apa yang kita belajar adalah bila diberikan normal distribution, kita kena
ubah jadi standard normal. Okay, kena ubah jadi standard normal. So, kalau kita nak ubah jadi standard normal, kalau awak masih ingat, saya dah ulang formula ni, yang mana formulanya akan ubah jadi standard normal. Dia akan jadi formula Z sama dengan formulanya X minus mu dibahagikan dengan sigma. Okey, X tolak mu dibahagikan dengan sigma. So, dalam kes kita yang bila kita dah ubah jadi sampling, sama kita kena ubah dia jadi standard normal juga, cuma formulanya ada yang di bawah ni. Okey, X yang ada dekat sini kita punya, kalau bila dah sampling dia tak jadi X lagi, dia jadi ada bar di atasnya, X bar minus mu dibahagikan dengan, kalau square root ni maknanya ni apa? Ni adalah square root untuk standard untuk variance. So, sama je konsepnya. So, ini sebenarnya dibahagikan dengan standard deviation. Ini pun standard deviation. Okey. Okey, sekarang ni kalau awak tengok kat sini, cara tulis ni macam susah lah. Bukan susah, cuma dia banyak sangat simbol. Bila kita dah tuliskan dalam bentuk sampling yang baru nanti, sebenarnya dia akan tak jadi rumit macam ni pun. Sebabnya, masa awak menulis kat sini, awak akan bahagikan siap-siap dengan N. Awak akan dapat nombornya berapa, just square root kan sahaja. Okey. Okey, kita tengok example C. Okey, example C dah ada jawapan sekali. Okey, minta fahamkan. So, kita ada dekat sini. Average CPA for Faculty of Science student is 2.5 with standard deviation 1.0. Okey, baca sentence dia. Sentence dia dekat sini menunjukkan average CPA for Faculty Science student. Dia tak ada cakap berapa orang ke apa ke. Maknanya ini untuk semua student Faculty Science. So, 2.9 ni adalah mean populasi. So, ni adalah mu. Standard deviation 1.0. So, ini adalah sigma. Okey. A random sample of 100. Baru dia ada kata a random sample of 100. Maksudnya dia buat sampling. So, kat sini adalah N. Sampling dia 100. Okay, approximately normal distribution. What is probability that the sample mean is smaller than 2.6? Okay, tak apa. Kita tengok dulu dia punya yang di atas ni dulu macam mana sampai sini dulu. Macam mana nak tulis dia punya data. Okay, mu adalah 2.9. Okay, kita tandakan mana yang betul. Betul. Sigma adalah 1.0. Betul. Dah dituliskan di sini. So, ini adalah cara penulisan normal biasa. X approximate normal 2.9 1.0 square. So, bila dia dah buat sampling, okay, kita akan tambah kat sini ni dah berlaku sampling. Okay, so dekat sini sampling, dia dah buat sampling. So, N sama dengan 100. Okey, bila dia dah buat sampling 100, kita ada cara penulisan baru untuk normal. So, ni cara penulisan dia. Okey, kita perhatikan Okey, dia gunakan simbol X ada bar. Bar ni dah menunjukkan ada sampling berlaku. Approximate normal sama macam atas, approximate normal. Okey, tadi dia kata formulanya adalah mu, lepas tu variance dibagikan dengan N. So, ini adalah mu 2.9 sama. Lepas tu dia punya variance yang di atas ni tadi kita bahagikan dengan N. Okey, bahagikan dengan N. So, yang terbaru kita punya normal distribution kita yang terbaru adalah yang ni lah. Okey, ni yang terbaru, yang latest. Okey, so bila kita ada dekat sini nilai yang ada dekat sini, kita dah boleh recall balik kita punya formula yang biasa tu, X minus mu bahagi dengan sigma. So, kita kena ingat yang depan ni adalah mean. Okey, yang belakang adalah variance. So, kejap lagi kalau kita nak masuk dalam formula ni, yang variance tu kena di square root kan lah. Okey.
Okey, bila dah sampai, dah siap yang ni, dah faham, kita cari what is probability that the sample mean is smaller than 2.5. Okey, sample mean, okey, ini dia punya sample mean punya distribution. Dia kata smaller than 2.6. Okey, smaller than 2.6. Saya salah sebut ke tadi? Entahlah. Okey, so dia nak probability-nya. So ini soalannya adalah cari probability sample mean ni, maksudnya dia punya simbolnya adalah sigma x bar smaller less 2.6. Ni sebenarnya dia punya soalan. Okey, kalau ada yang nampak perkataan sample mean kat sini, simbolnya ada bar, probability x bar less than 2.6. Okey, so kita boleh ubah daripada x score menjadi z score. Tengok kat bawah ni, z score dia adalah x 2.6 diminuskan dengan min 2.9 dibahagikan dengan standard deviation. Standard deviation kena square root kan, variance. So kita dapat pz less than negative 3. Okay, so bila dah sampai tahap ni, students ada pilihan lah, sama ada nak tengok table 3, okay, nak tengok table 3, or nak tekan calculator. Tak kisahlah awak nak tengok buku CV ataupun tekan calculator. Apa saya je tu? Calculator. Okay, so kita lukis dulu dia punya shape dia. Kalau kita ada bell shape, tengah-tengah sini kosong. Dia kata negative 3, katalah kat sini negative 3. Kawasan berlorek kat mana? Kat tepi sini. Okey, tepi ni adalah dia punya kawasan yang kita nak. Okey, so kita ada kita nak kat sini. So kalau kita tekan calculator, kita akan gunakan menu P lah. Okey, P negative 3. Okey, saya semak jawapan dah ada tu. Tapi kita semak lah untuk confirmkan balik. So jawapannya adalah 0.00135. Okey. Dan kalau ada students yang nak tengok buku CV pun boleh. Kalau nak tengok buku CV, mungkin kita akan mirrorkan dulu gambarnya tu. Kita akan mirrorkan dulu ke sebelah kanan. Okey, kalau kita mirror jadi 3. Saya nak warnakan sebenarnya, tu kena buat macam tu, sorry. Okey, mirror jadi kat sini. So kita tengok statistical table. Okey, so ni statistical table kita. So ni adalah table 3. So tadi nilainya adalah 3. Dan table ni memang baca simbol yang greater. So kita cari 3.0. Okey, ni dia sama 0.00135. Okey, so student ada pilihan lah, nak tengok buku CV ataupun nak cari dalam statistical table. Okey, so cuba fahamkan example ini. Okey, kita nak tengok example D. Okey, example D kita ada dekat sini. Penerangannya, soalannya, a certain type of thread is manufactured with a mean tensile strength of 78.3 kilo and a standard deviation 5.6 kg. A random sample of 10 thread is selected, assuming the strength of this type of thread is distributed approximately normal. Find bla bla bla. Okey, kita nak keluarkan dulu dia punya maklumat. So dia kata dia punya mean strength adalah 78.3. So ni adalah mu. Kemudian dia ada standard deviation 5.6, betul. So ini adalah dia punya cara penulisan normal.
Normalnya tulis dia macam biasalah, 78.3 5.6 square. Kenapa square? Kenapa square? Sebab yang diberi pada kita ni adalah standard deviation. Cara penulisan normal partner untuk mean adalah variance. So variance kenalah di squarekan lah 5.6 tu. Okey, kemudian dia kata a random sample of 10 thread. 10 thread dipilih, ada 10. So kita kena ubah dia punya normal dia daripada X biasa kena tukar jadi X bar. So ini adalah mu. Okey. Dan yang sebelah sini adalah variance dibahagikan dengan N, bagikan dengan 10. So inilah dia punya yang dah kira, yang dah set kira. Okey, so dia punya mean yang baru 78.3 sama. Variance yang baru adalah 3.136. Okey, soalan A. Cari probability that mean strength fall between 77 and 78. So dia tanya mean strength adalah di antara, lepas tu mean strength greater dan mean strength less. Okey, so kita buat dulu, kita tengok dulu yang A macam mana nak buat dia. Okey, yang A kita ada antara 77 sampai 78. So kita buat 77 ditolakkan dengan 78.3 dibahagikan dengan apa tu standard deviation. So kena square root. Yang belah sini pun sama, tapi value X ni berubah jadi 78. So kita dapat ni lah, negatif 0.73 dengan negatif 0.17. Okey, kalau kita nak tengok buku Sifay, okey, kalau solution kat sini dia daripada buku Sifay sebenarnya. So macam mana dia boleh dapat macam tu adalah, okey, kita punya gambar tu, gambarnya asalnya dekat sini. Okey, sini berapa? Negatif 0.17. Yang ini negatif 0.73. Okey, so yang dia nak yang tengah-tengah sini. So dia akan mirrorkan. Okey, dia mirrorkan dulu ke sebelah sana. So sini jadi berapa? 0.73. Sini 0.17. Okey, dia mirrorkan. So yang inilah. Okey, so bila nak tengok buku Sifay, awak kena cari buku Sifay yang nilainya yang sini. Okey, lepas tu kena ditolakkan dengan yang sini. Okey, so awak kena cari buku Sifay 0.17 ditolakkan dengan 0.73. So dapat yang inilah. Alright. So kalau kita tekan calculator, awak boleh terus daripada gambar yang pertama ni lah, tak payah mirror kan. So kalau nak tekan calculator, nak pakai menu apa? P, Q ataupun R. Kita akan pakai menu P. Menu yang pertama P negatif 0.17 ditolakkan dengan P negatif 0.79. Okey, so saya nak semak. So negatif 0.17 tolak negatif 0.79, 3 lah. 3. Okey, so jawapannya sama, 0.19981, samalah. Okey, dua-dua boleh, nak guna buku Sifay boleh, kalkulator pun boleh. Okey, yang kedua greater than 79. Okey, so kita nak buat sekarang. Okey, nak cari probability X bar greater than 79. Okey, so daripada X bar kita nak ubah kepada, kita nak tengok yang ni Okey, kita nak ubah kepada Z.
Z greater than 79 ditolakkan dengan 78.3 dibahagikan dengan square root square root 3.136. So kita dapat dia punya P Z besar daripada kalau saya kira ni saya dapat 0.3953. Okey. So untuk nilai ni kita boleh bundarkan P Z greater than 0.4. Okey. So kita boleh tengok dekat buku sifir ataupun tekan kalkulator. Saya nak tekan kalkulator pakai menu R. Okey, so saya akan pakai menu R 0.4. Okey, so kita dapat jawapannya adalah 0.34458. Okey, kalau kita tengok buku sifir 0.4 kita dapat. Okey, kat sini 0.4 kita dapat 0.3446. Samalah macam saya punya tadi, kita dapat 0.344 0.3446 Okey, so kita boleh katakan dia dapat nilai yang samalah. Okey, so jawapannya adalah 0.3446. Bundarkan, biasanya 4 decimal places sahaja. Alright. Okey, untuk soalan C, cari probability mean strength less than 76. Okey, less than 76 pula. So kita punya jalan kira, kita ada P X bar less than 76. Okey, so kita ada P Z kurang daripada 76 tolak 78.3 dibahagikan dengan square root 3.136 tutup bracket sama dengan probability. Okey, kita dapat negatif 1.2988. Okey, kita bundarkan. Biasanya kita nak ambil 2 decimal places lah. Sebab apa? Kita nak compare dengan buku sifir. Buku sifir cuma boleh baca 2 decimal places saja. So bila kita bundarkan, bundar kita dapat 1.3. Apa saya tulis ni? Sekejap saya betulkan. Okey, dekat sini sepatutnya kita ada tulis dia punya X nya. Dia punya Z nya tu saya tak tulis. So ni adalah Z kurang daripada, so yang ini pun sama, Z kurang daripada. Okey, so bila kurang daripada ni apa tu, awak boleh lukis bell shape. Kalau lukis bell shape, dia punya keadaan dia ada dekat sini. Ke belakang sini dia nak less. Boleh mirrorkan dia, tapi saya just nak guna menu calculator saja. Ni kalau menu calculator kita akan pilih menu P negatif 1.3. So kita dapat 0.0968. Okey, kalau kita compare dengan buku sifir kita kena mirrorkan dulu. Kita kena tengok 1.3. So kita tengok. Okey, ni 1.3 dapat 0.0968 sama. Okey. Okey, so kita dapat sama. Jawapannya adalah 0.0968.
6, 8. Okey, itu jawapan akhir dia. Okey, untuk example E, saya nak awak cuba sendiri. Saya bagi dia punya jawapan. Untuk yang A, jawapannya adalah 0.0541. Yang ni pula jawapannya adalah 0.0007. Dan yang bawah sekali ni jawapannya adalah 0.0548. Okey, selamat mencuba. Okey, subtopik yang terakhir dalam chapter 5. Chapter 5 ni dia pendek je, sikit je kan. So, kita ada sampling distribution for different of two means x bar 1 diminuskan dengan x bar 2. So, sampling distribution for different. Untuk yang 5.1 tadi, dia adalah sampling distribution untuk single mean. 5.2 ni dia ada dua mean, nak cari dia punya beza. So, difference minus. Okey, so bila kita ada sampling distribution untuk two mean, bermakna kita ada dua populasi jugalah. Dua populasi, bermaksud akan ada dua proses sampling lah. Okey. So ini dia punya macam kita punya secara ideanya lah. Kita ada populasi 1, ada populasi 2. So untuk populasi 1, kita akan simbolkan dia sebagai x1. Okey, so dia punya nilai dalamnya pun ikutlah. Kita ada mu1 dengan sigma 1 power 2. Okey, so ini adalah mean untuk populasi 1, ini adalah variance populasi 1. Lepas tu berlaku sampling. Kita namakan sebagai samplingnya adalah N1. Okey, so dia punya samplingnya akan menyebabkan distribution ni berubah. X ni kena ada jadi bar. So dia akan jadi X bar 1 approximate normal. Mu sama, mu 1. Tapi dia punya variance kena ubah. Variance untuk populasi 1 dibahagikan dengan sampling 1. Ada berapa sampel. Okey. So untuk populasi 2 sama macam yang ni tadi, bezanya dia pakai nombor 2. Okey. Okey. Bila dia punya topik ni dia kata difference. Difference ni maknanya ada proses tolak. So kita akan tolakkan populasi 1 dengan populasi 2. Kalau 2 tolak 1 pun boleh, tapi jawapan kita akan ada minus lah. Kita punya distribution ni ada minus, tapi dalam kiraan kita nanti kita akan tetap dapat nilai yang sama. Okey. So biasanya kita akan tolakkan 1 tolak 2 lah, senang. So kita akan tolakkan populasi 1 punya sampling ditolakkan dengan populasi 2. So bila kita tolakkan x bar 1 ditolakkan dengan x bar 2, ni tulisannya x bar 1 ditolakkan dengan x bar 2, dia masih lagi approximate kepada normal. Okey, masih lagi approximate kepada normal. Okey, dalam bracket, okey, kalau ikutkan dalam bracket kita sifatnya lepas dia normal, dekat sini min. Okey, cuma min apabila dia ni difference, kita kena tolakkan min 1 ditolakkan dengan min 2 lah. Okey, min 1 ditolakkan dengan min 2. Lepas tu koma, biasanya belakangnya adalah variance. Okey, cumanya untuk case variance kalau ikutkan bila minus, operasinya minus lah. Tapi untuk variance formulanya adalah tambah. Okey, variance 1 ditambahkan dengan variance 2. Okey, so yang dekat sini kita kena take note, ini adalah proses menolak. Minnya kena tolak. Minnya maksudnya min dia ikut tajuk kita lah, difference. Min kena tolak, tapi untuk variance kena tambah. Okey, kalau nak tahu kenapa, sila cari reference book proving.
Okey, so saya tak nak proofkan kenapa sini tambah, kenapa sini tolak, tapi saya nak bagi tahu awak formulanya memang macam tu. Kalau nak tahu kena cari dia punya buku-buku proving lah. Okey. Okey. So example F, kita nak tengok contoh. Example F, dia ni adalah berkisahkan tentang dia guna duit dia dalam satu family ni secara tahunan. Dia punya kegunaan duit dia untuk kesihatan, untuk penjagaan kesihatan. Okey. Populasi 1, min dia gunakan duit dia adalah mungkin ni dalam unit ratus 346. Okey, ringgit lah, mungkin 346. Dia punya variance dia adalah 2800. Populasi untuk yang kedua pula, dia gunakan duitnya 300. Okey, dan variance 3250. Okey. So, if a random sample of 40 and 35 respectively was selected from both population, okey, cari probability bla bla bla. Okey, kita nak fahamkan dulu dia punya penulisan data dia. Okey, so dia cakap kat sini, kita tengok belah bawah ni dulu. Untuk populasi 1, normal distributionnya ditulis macam ni. Okey, min 346, variance 2800. Berlaku sampling 40. Bila berlaku je sampling 40, bermakna dia punya min masih sama 346, tapi dia punya variance kena bahagi dengan 40. Dan juga simbol kena tambah bar. Okey. Alright. Untuk family yang kedua, populasi yang kedua pun sama. Populasi yang kedua, minnya 300, variance-nya 3250. Okey. Berlaku sampling 35. So min tetap sama 300, tetapi standard variance akan berubah. Variance yang lama dibahagikan dengan sampling 35. Okey. Masa ni kalau awak nak kira ni berapa pun boleh sebenarnya. 2800 bahagi 40 dapat berapa boleh nak kira. Tapi untuk saya ni, saya tak kira, tak mudahkan dulu sebab masih ada jalan kira lagi yang seterusnya, iaitu bila ada dua populasi ni, awak kena minuskan lah dia punya untuk cari dia punya variance. Populasi 1 ditolakkan, bukan populasi, min sampling yang pertama ditolakkan dengan min sampling yang kedua. Okay, so dia punya min kena tolak, dia punya variance kena tambah. Jadi ini dia punya yang terbaru lah, dia punya distribution yang terbaru. Okey, distribution yang terbaru ni kalau awak perhatikan, dia punya tajuk dia akan jadi macam inilah. Sebab itulah nama topik ni difference of two mean. So kita ada tajuknya X bar 1 ditolakkan dengan X bar 2, approximate normal 46, 162.86. Okey. So bila data dah siap buat kat sini, kita nak baca balik soalan. What is probability of mean exponential of population 1 is larger than population 2 by 15? Okey. Dia kata probability. Cari probability. Probability maksudnya P. Probability mean exponential of population 1. Mean maksudnya untuk populasi 1 mestilah ada X bar 1 is larger than X bar 2 sebanyak 15. Okey, sebanyak 15 tu maksudnya tambah 15. Okey, X bar 1 lagi besar daripada X bar 2 tambah 15. Okey, so dia punya ni distribution ni, kalau ikutkan kita tak maulah ada unknown bercampur dengan constant. Jadi yang variable X bar 2 ni kita akan pindahkan ke kiri. Bila pindah ke kiri akan jadi operasi tolak. Okey. Okey, so kita ada yang inilah yang dia punya soalan mahukan sebenarnya. Okey.
So bila soalannya ni, kalau awak perhatikan soalannya x bar 1 tolak x bar 2 greater than 15, dia punya cara dia punya menulis kat sini akan sama dengan tajuk di sini. X bar 1 ditolakkan dengan x bar 2. Ni dah sama. Bermakna sekejap lagi kiraan seterusnya kita dah tak payah risau tentang tajuk ni. So ini adalah x score. Okey, x score ni kita just ubah kepada z score sahaja lepas ni. Okey. Okey, ini dia. Okey, ni daripada x score. Ni sebenarnya adalah x score. So kita akan ubah kepada z score. Okey, ubah kepada z score. Formula z score, ingat yang general, formulanya adalah x minus mu bahagikan dengan sigma. So x kita adalah 15 minuskan dengan mu 46 dibahagikan dengan yang ini punya standard deviation, jadi kena square root. Okay, so kita dapat PZ greater than negative 2.43. Okay, so ini kalau ikutkan dia punya gambarnya over. Okay, gambarnya kita ada dekat sini negative 2.43 contohnya. Lepas tu dia nak greater. Okay, bila dia nak greater maknanya kita punya tempat yang kita nak adalah di depan sinilah. Okay, so ini kalau sebenarnya kalau nak tekan calculator lagi senang, kita akan pakai menu R negative 2.43. Okay, pakai je menu R. Sekejap saya semak. Okay, kita terus dapat 0.99245. Okay, so sama dengan apabila kita teruskan menggunakan table lah. Kalau kita guna table, kita kena oppositekan dia dulu. Negatif 2.43 kena duduk belah positif, flow rate kan akan terpantul ke sebelah kiri. Lepas tu total 1 ditolakkan dengan tengok buku sifir. Sama jawapannya 0.99245. Okay. Alright, example G. Apa ini? So kita ada gaji, starting salaries untuk MBA students from 2 university. Alright, kita nak tuliskan sekarang dia punya solutionnya. So kita ada University A, kita ada University A dan University B. So untuk University A, ni apa, starting salaries A and B is standard deviation. Kita soalan ni tak ada mention yang ini adalah mean, tapi kita boleh assume ini adalah mean lah, sebab dia kata starting salary from 2 university. Kita boleh katakan ini purata gaji lah. So kita ada mu A sama dengan 6200, standard deviation sigma A sama dengan 1450. Okey. Untuk B pula, kita ada mu B berapa? University B gajinya 6000 dan juga standard deviation sigma B sama dengan 1830. Okey, itu data yang mula-mula ditulis. What is probability that salary of sample mean University A will exceed the sample mean? Okey, dia dah bagi samplingnya ni. NA 50 dan juga NB sama dengan 60.
Okey, data dah ada. So sekarang ni kita nak kemaskan dulu dia punya distribution ni supaya kita tak keliru nanti masa kita nak mengira. So kita ada dekat sini, kalau dia punya normal distribution, kita ada X normal 6200, 1450 square. So kalau kita ada buat sampling, dia akan jadi X bar, oh ni lupa, X bar 1. So ini adalah X bar 1. Kejap. Okay, tulis semula. Ni adalah X bar 1 6200, 1450 square dibahagikan dengan 50. Okey. Okey, untuk yang kedua, X2 normal 6000, 1830 kuasa 2. Okey, so bila dah berlaku sampling, dia jadi X bar 2 goes to normal 6000, 1830 kuasa 2 dibahagikan dengan 60. Okey. Okey, kalau dia punya kita nak buat dia punya difference, kita ada X bar 1 ditolakkan dengan X bar 2, kita akan dapat apa? Normal. Okey, 6200 diminuskan dengan 6000. Lepas tu yang ini saya tak nak type, saya nak copy paste je. Yang ini ditambahkan dengan yang ini. Okey, so yang ini ditambahkan. So kita dapat dia punya normal distributionnya adalah normal 200, 16 itu dapat 97 865 865. Okey. So sekarang kita dah boleh mula menjawab soalan yang diberi. Soalan dia tanya apa? Soalan dia tanya, apakah probability salary of sample mean university A, X bar A will exceed university B punya sample mean, X bar untuk university B. Jadi kita boleh kemaskan, kalau kita pindahkan P X bar A tolak X bar university B adalah greater than 0. Sebenarnya inilah yang kita nak cari. Okey, saya copy ke bawah. Okey, so bila kita dah dapat keluarkan apa soalan yang dia nak, kita dah mudahlah untuk kita mula menjawab. So kita akan ada, okey, sama dengan kat sini. Okey, probability daripada Z score, X score nak ubah kepada Z score. So probability Z greater than, okey, X kita kosong tolak 200 dibahagikan dengan square root semua itulah 9, 7,
8, 6, 5. Okey, kita dapat P Z greater than negatif 0.64. Okey, so saya akan gunakan menu calculator terus. Saya akan pakai menu apa ni? Dia lagi besar, so pakai menu QR. R negatif 0.64. So dia punya jawapannya adalah 0.7389. 0.7389. Okey, so boleh semak dengan menggunakan formula. InsyaAllah jawapannya samalah, 7389. Okay. Alright, untuk exercise yang terakhir, example H, kita ada soalan tentang chart yang mana cepat pudar, yang mana bertahan lama lah maknanya. So ni sama dengan dulu kita dah pernah buat contoh ni. So dia dah bagi kat sini dia punya brand ABC, mu dan sigmanya, mu dan juga sigmanya. Saya tak nak jawab, saya just nak keluarkan data sahaja. So kita boleh setkan brand ABC ni sebagai 1, brand XYZ sebagai 2. So ni adalah mu 1, ni adalah sigma 1, ni adalah mu 2, ni adalah sigma 2. Okay, so dia kata 10 samples selected at random from both. So maksudnya N1 sama dengan 10, N2 pun sama dengan 10. Okay, lepas tu soalan ni dia tanya apakah probability difference of mean last longer brand ABC is more than 8 months than brand XYZ. So soalannya ni kita boleh tuliskan sebagai apa? P X bar 1. Macam mana ni dia kata? Difference of mean last longer brand ABC is more than 8 months than brand ABC. Maknanya mean brand ABC is more than 8 months. Okey, maknanya mean untuk ABC 1 akan tambah 8. Lepas tu dia punya keywordnya last longer. Last longer maksudnya greater daripada yang XYZ. So ni kalau dikemaskan jadi apa ni? Kalau dikemaskan kita akan jadi, saya buat kat sini lah besar sikit, P X bar 1, katalah ni pindah ke sana, minus X bar 2. Okey, 8 pindah ke sana, greater than negatif 8. Okey. Okay, so tak apa sini negatif tak ada masalah. So nanti negatif 8 ditolakkan sahaja dengan dia punya beza mean. Nah, kalau kita tengok kat sini pun brand ABC kalau ditolakkan dengan brand XYZ, dia punya mean akan dapat negatif juga. Boleh juga, tak ada masalah. Okay. So untuk soalan ni jawapan akhir dia awak akan dapat, saya typekan dia punya answer. Kita akan dapat 0.9616. Okey, so saya nak awak cuba. So untuk chapter 5 ni kita akan bagi quiz. So sila cuba. So nanti nak jawab quiz dan masuk final exam. Okey, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sebarang pertanyaan boleh email. Okey, Assalamualaikum.